إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع وإفادة والاستفادة وحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله ودعا إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. Alhamdulillah. Jadi yang pertama sekali kita mengucapkan kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang memilih kita di dalam satu majlis untuk mendalami perkara-perkara yang berkenaan dengan syariat Islam, yang berkenaan dengan rukun-rukun agama Islam, ihsan, iman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kefahaman kepada kita dan menjadikan ilmu yang kita pelajari itu dapat kita ingati dan dapat kita amalkan insya-Allah. Ya, alhamdulillah. Jadi insya-Allah saya akan terus mulakan. Saya rasa ramai dah masuk. Kita berhenti semalam pada faedah tentang sifat wajib mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Betul? Ada yang tulis catatan sampai mana kita berhenti? Betul kan? Faedah tentang sifat wajib mustahil bagi Allah. Okay, alhamdulillah. Disebutkan di dalam satu bait syair, di dalam syair kitab Tauhid mengatakan awwaluddinu ma'rifatullah. Awal-awal agama itu adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mengenal Allah? Mengenal Allah bukannya mengenal zat Allah secara spesifik daripada zatnya Allah Subhanahu wa taala itu sendiri, tetapi mengenal Allah Subhanahu wa taala daripada sifat Allah Subhanahu wa taala, daripada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada situ kita mengenal Allah tentang kekuasaannya, tentang kehendaknya, tentang pentadbirannya dan segala-gala yang berkenaan dengan sifat yang mulia bagi Allah Subhanahu wa taala. Sabda Nabi SAW, tafakkaru fi sifatillah wa la tatafakkaru fi zatillah fatahlak. Renungkanlah, fikirkanlah tentang sifat-sifat Allah dan janganlah kamu memikirkan tentang zatnya Allah. Maka kalau kamu memikirkan tentang zat Allah, kamu akan binasa, kerana kita tidak mampu untuk mengenal zat Allah Subhanahu wa taala kerana lemahnya akal kita dan keluar daripada kotak akal kita. Di dalam satu kaedah yang mudah untuk kita memahami hakikat Allah Subhanahu wa taala, segala sesuatu yang dapat kita fikirkan tentang zat Allah, sesuatu yang dapat kita bayangkan, itu bukanlah Allah. Lagi sekali saya ulang, kalau satu benda yang dapat kita fikirkan bentuknya, maka itu bukanlah zat Allah Ta'ala. Bentuk yang spesifik bagaimana? Kerana apa yang kita dapat bayangkan adalah sesuatu yang kita tahu daripada cerminan alam ini. Maka mustahil kita mengenal Allah yang kita tidak pernah melihat Allah Ta'ala, tetapi kita mengenali Allah Subhanahu wa taala. Umpama seorang itu menceritakan tentang sifat bentuk seseorang yang kita belum kenal, kita belum jumpa, dan kita hanya dengar sifat-sifatnya sahaja, mana mungkin kita mengenalinya secara hakiki, kerana kita tak tahu, kita tak pernah jumpa. Cuma kalau di sisi makhluk kita boleh bayangkan, kerana makhluk itu ada perumpamaannya, tetapi Allah ini mumatsalatuhu lil hawadis, bersalahan dengan segala benda-benda yang bahagia. Okey, ini satu kaedah umum untuk kita berpegang dengan akidah yang betul. Ini daripada sudut keumumannya, macam mana kita nak lihat adakah akidah kita itu benar ataupun tidak. Ini dipanggil akidah ijmali, akidah pegangan hati seorang mukmin secara umumnya. Bagaimana? Secara umumnya,
perlulah kita beriktikad bahawasanya Allah Subhanahu wa taala in annallaha maujudun. Allah Taala itu ada. Wa annallaha munazzahun anil anin nuqsan. Allah Taala suci ataupun sunyi daripada segala kekurangan. Dan Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan segala kesempurnaan. Itu i'tiqad umum yang perlu kita pegang. Bila kita sebutkan tentang Allah Ta'ala, i'tiqad pegangan hati kita secara umum adalah kita meyakini bahawasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala maujud, ada, wa anna Allah Ta'ala itu bersifat dengan sempurna, sunyi daripada segala kekurangan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai segala kesempurnaan. Itu i'tiqad yang umum untuk kita memahami tentang Allah Subhanahu wa taala. Walau bagaimanapun, ianya tidak lari daripada keraguan. Kerana i'tiqad yang umum itu ianya apabila datang tashkik, tasyakkuk, datang masalah-masalah yang rumit, maka ia sudah pasti akan menggerukan yang menyebabkan kita memikirkan, mengandaikan Allah dengan sesuatu yang sama dengan makhluk. Okey, jadi secara umumnya kita faham Allah tidak sama dengan Allah tak sama dengan makhluk. Ini pegangan bagi kita secara umumnya. Okey. Jadi kita lihat di sini tentang, saya share balik skrin yang saya nak share ni sekejap, berkenaan dengan makhluk. Okay. Kalau kita tengok segala sifat ini ada, bahawasanya ini adalah makhluk. Allah menyalahi dengan makhluk. Dalilnya apa? Dalilnya Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala sebutkan, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada serupa dan seumpama bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan sesuatu. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyamai dengan segala sesuatu. Segala sesuatu yang disifatkan kepada makhluk, Allah Subhanahu wa taala tak sama. Ini nak membersihkan akidah kita daripada menjisimkan Allah. Tu kalau seorang itu menjisimkan Allah, dia dah masuk daripada kelompok yang kita bahas semalam, kelompok mujassimah. Mujassimah menjisimkan Allah Taala. Ataupun kita menyamakan Allah Taala dengan makhluk, itu dipanggil musyabbihah. Akidah yang terpesong. Jadi secara umumnya untuk kita mengenali, secara umumnya di sini di dalam grup pun saya ada share, untuk kita mengenali tentang Allah Subhanahu wa taala, perlulah kita mengenal makhluk. Sebab tu saya sebutkan tadi, awaludinu ma'rifatullah. Awal agama itu mengenal Allah. Bagaimana nak mengenal Allah? Yang pertama, kenal makhluk dulu. Bila kita kenal makhluk, sifat makhluk, dan segala sifat makhluk itu tidak disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, barulah kita dapat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Okey. Jadi di sini di share screen ini kita lihat, makhluk. Apa itu makhluk? Makhluk ini adalah yang dijadikan. Makhluk yang dijadikan. Kalau Allah dipanggil khaliq, khaliqun. Khaliq ini yang menjadikan. Ini yang mencipta. Dipanggil khaliq. Mungkin kita biasa dengar. Kalau makhluk yang dijadikan. Ataupun dipanggil juga dengan nama hadis. Hadis ni apa benda? Sesuatu yang baru. Yang ada permulaan, yang ada pengakhiran. Ataupun makhluk ini dipanggil, ini ibarat dalam ibarat ilmu tauhid, dipanggil dengan mungkin. Makhluk ini sifatnya mungkin. Mungkin ni apa? Mungkin ni yang boleh ada, yang boleh tiada. Yang boleh berlaku, yang boleh tak berlaku. Itu makna mungkin. Kemudian alam. Alam ini adalah sesuatu yang dijadikan. Sesuatu yang kita dapat lihat, sesuatu yang dijadikan, itu dipanggil alam. Kainat ataupun dipanggil kaun ataupun kainat.
Okey, kainat ini nama-nama istilah Kalau kita dengar ni maknanya ia semua sama dengan nama makhluk. Okey, kainat ini adalah sesuatu yang dijadikan juga dijadikan yang ada perawalan dan ada pengakhirannya Dan apabila disebutkan nama-nama ini dipanggil makhluk. Makhluk ini dia ada jirim. Makhluk ini dia ada jirim ataupun jauhar. Jirim ini apa? Jirim ataupun jauhar ini adalah sesuatu yang mengambil ruang. Ataupun kita panggil benda. Setiap sesuatu yang mengambil ruang itu dipanggil jirim. Kalau Allah, dipanggil zat Allah. Kalau makhluk, dia tak panggil zat makhluk, dipanggil jirim. Jirim ini sesuatu yang mengambil ruang. Kita lihat apa sahaja yang dapat dilihat daripada mata kasar kita, pasti ia mengambil ruang. Kalau dia ada pada tempat tersebut, maka tempat itu tidak boleh diisi sesuatu yang lain kecuali jirim itu beralih ke tempat lain. Contohnya lah, kereta. Kita parking kereta di situ, maka kereta lain dah tak boleh masuk. Sebab apa? Sebab kereta itu adalah benda, jirim. Yang mengambil ruang. Makhluk ni dia ada sifat jirim. Dia mengambil ruang. Allah tidak mengambil ruang. Okey? Bersalah dengan Allah, Allah tidak mengambil ruang. Okey, jadi setiap sesuatu yang mengambil ruang ini, dia ini, okey kita pergi pada sebelahnya. Okey kita pergi pada bawahnya. Okey, setiap satu yang mengambil ruang ini sama ada dia jisim. Jisim ini apa? Jisim ini boleh dibahagi-bahagikan. Yakni dia terbentuk dengan bentuk yang boleh dibahagikan. Contohnya, dia ada bahagian kepala. Dia ada bahagian tangan. Dia ada bahagian kaki. Maknanya ia terbentuk dengan bahagian-bahagian. Boleh faham? Adapun Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala dia tidak terbentuk dengan bahagian. Kita faham makhluk, tu kata kenal makhluk, kenal Allah Taala. Kenal diri kita, kita kenal Allah Taala. Jadi makhluk ini yang pertama dia mengambil ruang. Yang kedua, kalau dia bentuk dia jisim macam kita, dia boleh dibahagi-bahagikan. Ada bahagian tangan, ada bahagian kaki, ada bahagian dada, ada bahagian kepala dan bahagian-bahagian ini. Adapun Allah tidak dibahagikan. Allah bukan yang kita nak gambarkan Allah ada kepala, ada bahagian tangan, tidak. Tidak sama sekali. Kerana itu adalah sifat makhluk. Yang kedua, jirim yang satu yang mengambil ruang ini seperti jauhar fard. Jauhar fardi atau dipanggil jauhar fard. Jauhar fard ini dia adalah jirim, sesuatu yang mengambil ruang juga, tetapi ianya tidak boleh dibahagikan kerana ianya terlalu kecil. Contohnya seperti atom, contohnya seperti kuman, contohnya seperti neutron, contohnya seperti apa lagi? Benda-benda yang terlampau kecil yang ianya tidak boleh dibahagikan. Ianya satu sahaja bahagiannya yang tak boleh dibahagikan. Walau bagaimana sekecil mana pun ia tetap tetap mengambil ruang. Maka dia itu dikira jirim. Okey, itu yang pertama. Okey. Kemudian jisim ini pula dia terbahagi kepada dua. Jisim kita lah, jisim ni kita. Kalau Allah dipanggil zat. Ni dalam ilmu tauhid Allah dipanggil zat, kalau manusia ni kita panggil jisim. Jisim kita ni ada jisim yang kasif, jisim yang kasar. Jisim yang kasar, jisir yang kasar ni dia boleh dipegang dan boleh disentuh. Ini jisim yang kasar. Boleh dipegang dan boleh disentuh. Contohnya macam tangan. Bawah ni ada contoh tangan. Contohnya mata, telinga, jari, tumit, kaki, pokok, benda, kertas, pen dan sebagainya lah. Sesuatu yang boleh dibahagikan dan sesuatu yang boleh dilihat dengan mata kasar. Itu dipanggil jisim kasif. Yang kedua jisim ni pula dia ada jisim latif. Jisim latif ini seperti, latif ni apa? Latif ni makna dia halus. Yang tidak boleh dipegang dan tidak boleh disentuh. Contohnya apa? Contohnya seperti roh. Roh ni ada tak? Dia mengambil ruang tak? Ya, dia mengambil ruang. Tetapi ia jenis jisim
yang halus. Dia boleh dibahagikan? Ya, dia boleh dibahagikan. Tetapi dia jenisnya halus yang tak boleh dilihat oleh mata kita. Contohnya, roh. Kemudian malaikat. Malaikat ini jirim juga. Malaikat ini sesuatu yang mengambil ruang juga. Tetapi dia tidak dapat dilihat kerana dia jisim yang halus. Contoh macam jin. Contoh macam angin. Angin mudah ni. Angin ni dipanggil jisim. Angin ni makhluk Allah Ta'ala juga. Dia jisim. Contoh macam kuman. Contoh macam COVID ni. Itu jisim yang latif. Yang tidak boleh dilihat. Kemudian contoh macam cahaya. Cahaya itu kita nampak ada, tapi kita tak boleh pegang cahaya tersebut. Yang kita pegang mentol. Yang kita pegang lampu. Contohnya lah, kalau kita nak pegang lampu, kita kata nak pegang cahaya. Cahaya itu kita tak boleh pegang, tapi cahaya tu ada, betul tak? Begitu juga dengan kegelapan. Kegelapan, gelap. Gelap tu mana? Gelap tu ada, tapi ianya tidak boleh dipegang. Itu dipanggil jisim juga, dipanggil jisim latif. Ini makna apa yang berkenaan dengan yang kita sebutkan, ini semua makhluk. Dan makhluk ini dia ada sifat. Sifatnya dipanggil arad. Sifat makhluk, sifat benda. Apa sifat dia? Segala apa yang ada pada sifat makhluk ini tidak ada pada Allah. Yang pertamanya aina. Bila aina ni maknanya tempat. Aina ni maknanya di mana? Di mana itu berkait rapat dengan tempat. Okey, apabila makhluk pasti ada tempat. Tak ada makhluk yang tak ada tempat. Pasti dia mengambil tempat. Dan makhluk, sifat makhluk ni dia juga kaifa, bagaimana? Bagaimana ini? Maksudnya keadaan. Makhluk ni dia ada keadaan. Kemudian mata ni yakni berkenaan dengan masa. Mata ni bila? Yakni makhluk ni dia menggunakan masa. Masa lalu, masa sekarang, yakni dia memerlukan masa. Dijadikan, dia ada masa dijadikan. Dimatikan, dia ada masa dimatikan. Jadi makhluk dia ada terkait dengan masa, dia terkait dengan tempat, dia terkait dengan keadaan, dan juga manusia ini dia kam. Kam ni maksudnya apa? Dia adalah satu bilangan juzuk yang boleh bahagikan dan ianya juga tersusun. Contohnya macam tangan kita. Tangan kita ni dia tersusun. Dia ada kulit, dia ada daging, dia ada darah, dia ada urat. Ini dia tersusun daripada komponen-komponen sehingga menjadilah tangan. Jadi dia tersusun. Contoh bagi tempat itu seperti arash. Arash bertempat, langit bertempat, bumi bertempat. 6 arah itu berkaitan tempat. Okey, kemudian bagaimana keadaan? Keadaan bersemayam, duduk, naik, turun, sakit, lupa, ketawa, besar, kecil, tinggi, rendah, ini berkenaan dengan keadaan. Kemudian berkenaan dengan masa, dulu, sekarang, akan datang, kemarin. Kemudian berkenaan dengan sesuatu yang tersusun, daripada jasad, tersusun dengan roh, tersusun dengan anggota, bersusun. Jadi segala sifat yang kita lihat dalam contoh-contoh ini adalah sifat bagi makhluk. Dan Allah Ta'ala mumatsalatuhu lil hawadis. Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai'un. Ini dipanggil ayat Al-Quran yang muhkam, yang zahir, yang yang tidak ada keraguan untuk berpegang. Dipanggil ayat untuk buat hukum. Jadi setiap ayat yang muhkam, yang tidak ada makna zahir yang tersembunyi di situ ataupun yang bersamaan dengan makhluk itu, maka ia dijadikan hujah. Jadi hujah kita sebagai ahli sunnah, Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang seumpama bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi makhluk ini tak serupa dengan Allah. Apabila ada berkenaan dengan tempat, berkenaan dengan cara dia, berkenaan dengan masa, berkenaan dengan bilangan, maka itu adalah semua sifat makhluk. Kenapa kita terperincikan berkenaan makhluk ini? Sebab di dalam Al-Quran, di dalam hadis Nabi SAW, ada ayat Al-Quran yang zahir, tetapi zahirnya kalau kita pegang, ia membawa makna kepada makhluk. Contohnya Allah Ta'ala sebut, yadullahu fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Allah ada tangan.
Bukan itu murad ataupun bukan itu yang dikehendaki dalam makna ayat tersebut. Kerana ayat itu bukan ayat yang jelas untuk dibuatkan hukum. Ayat itu dipanggil ayat yang mutasyabihat. Ayat yang ada kesamaran yang perlu difahami dengan sesuatu makna yang mensucikan Allah daripada sifat makhluk. Nanti kita akan terangkan insya-Allah. Jadi, bila sesuatu yang ada kaitan dengan sifat makhluk semua ni, kita jumpa di dalam Al-Quran ataupun kita jumpa di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, yanzilullahu minas sama'id dunya min thulusil lail. Allah Taala turun daripada langit dunia pada 1/3 malam. Apa yang kita nak faham dengan turunnya Allah Taala? Adakah Allah Taala turun daripada atas ke bawah? Kalau turun Allah Taala menunjukkan Allah Taala lemah. Kalau Allah Taala turun di bawah, bila Allah Taala ada di atas? Kalau Allah Ta'ala turun ke bawah pada waktu kita di Malaysia, waktu lain pula, bila pula Allah Ta'ala turun? Nampak? Jadi di situ nak menyamakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan makhluk, dan daripada situ akan terzahir pula sifat-sifat kekurangan bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita nak menafikan itu dengan ilmu yang kita pelajari, dengan ilmu yang kita ada daripada pengertian makhluk ini, kita tepis apabila ianya disandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, walaupun ianya daripada ayat Al-Quran ataupun daripada hadis Nabi, kerana itu dipanggil ayat mutasyabihan, ayat yang ada kesamaran padanya. Bukan kita yang perlu faham, kita perlu ambil jawapan ulama untuk kita memahami ayat yang seperti itu. Okey, itu berkenaan dengan makhluk. Jadi kita tengok pula, kita sambung lagi sikit. Kita tengok di dalam kitab kita. Itu secara asas untuk kita terselamat daripada menjisimkan ataupun kita mensifatkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan sifat-sifat makhluk. Jadi faedah tentang sifat wajib, sifat mustahil bagi Allah Ta'ala. Okay? Sifat wajib. Bila disebutkan wajib dalam hukum fiqh, maka maknanya sesuatu ma yu'aqabu ala fi'lihi, sesuatu yang diseksa dengan buatnya. Itu dinamakan wajib di dalam hukum fiqh. Yang ini wajib yang apabila kita tak buat, kita boleh kena hukum. Hukum dan balasannya adalah neraka. Tetapi wajib apabila kita lihat daripada ilmu tauhid, ilmu pegangan hati kita, wajib itu maknanya ma la yatasawwaru fi aqli min adami. Sesuatu yang tak boleh digambarkan di dalam akal kita dengan ketiadaannya. Apa maksud wajib? Di dalam pengertian hukum pegangan hati. Makna wajib, saya ulang lagi sekali, sengaja saya ulangkan kerana untuk bagi semua lebih faham dan jelaslah. Kalau saya laju-laju nanti takut ada yang tak dapat ikut nanti. Jadi saya perlahan-perlahankan. Saya ulang lagi sekali, makna wajib dalam hukum fiqh itu bererti sesuatu yang diberi pahala dan diancam dengan neraka kalau tak melaksanakannya. Itu wajib, definisi wajib daripada hukum fiqh, daripada hukum syariat. Adapun bila kita tengok ditulis wajib dalam hukum, dalam akidah ataupun ilmu berkenaan dengan tauhid, makna wajib itu adalah ma la yatasawwaru fi aqli adamu. Sesuatu yang tidak boleh digambarkan dengan akal fikiran kita ketiadaannya. Itu makna wajib. Okey. Jadi wajib di sini, wajib dia ada 20 sifat. Okey, kenapa? Ada 20 sifat yang perlu kita pelajari. Ada 20 sifat bagi Allah Ta'ala yang perlu kita pelajari, dan Al-Imam Abu Hasan Al-Ash'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi mengajarkan kita tentang sifat-sifat tersebut. Cuma bezanya Imam Abu Hasan Al-Ash'ari dia sebut 20 sifat, Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi dia sebut 13 sifat. Jadi kita di Malaysia kita pakai Al-Ash'ari sifat 20. Kalau ada orang yang mempertikaikan sifat 20, maka kita katakan kepada mereka,
boleh belajar akidah tanpa belajar sifat 20, tetapi mestilah seorang itu wajib mensucikan Allah daripada segala sifat-sifat kekurangan. Tak nak belajar sifat 20, tidak mengapa. Tetapi mestilah akidah dia tu betul. Yang kedua, kenapa perlu ketahui sifat 20? Kerana 20 sifat inilah yang sarih ataupun yang jelas di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala sebutkan tentang sifat Allah. Jadi dalilnya daripada Al-Quran dan hadis Nabi SAW lalu dihimpun oleh ulama dan dijadikan satu kaedah untuk orang yang akan datang, untuk mudah kepada kita. Mana kita punya kita panggil panduan kita untuk kita kata kita ni faham akidah. Secara asasnya untuk kita faham akidah yang saya sebutkan tadi secara ijmali, secara umum keseluruhannya, kita meyakini Allah itu ada dan Allah bersifat dengan kesempurnaan dan sunyi daripada segala kekurangan. Jadi, katanya ulama, ini masih tak cukup lagi. Kerana apabila datang keraguan, dia boleh jatuh juga di dalam perkara-perkara yang menisbahkan Allah dengan kekurangan. Seperti mana yang disebutkan di dalam Jawharatul Tauhid, idh kullu man qallada imanuhu la raiba fi tashkiki wa taraddud. Idh kullu man qallada imanuhu la yakhlu anit tardidu. Setiap orang yang mentaklidkan dia punya imannya, iman dia ikut apa? Ikut macam mana yang orang tu beriman lah. Macam mana yang Nabi kata, ini dia taklid iman dia, ataupun dia ikut orang beriman, bukan dia berpegang dengan dalil untuk diri dia sendiri. Katanya ulama, maka dia tidak sunyi daripada keraguan. Maka sebab itu datanglah kaedah sifat 20 ini nak menolak kita daripada keraguan tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Okay? Sebab tu kita belajar di sini sifat yang pertama, Allah Taala itu bersifat dengan wujud. Wajib Allah Taala itu wujud. Saya tak terangkan secara satu persatulah kerana sifat 20 ni pun dia, perbahasan 20 sifat ni pun dia ada kitab dia yang panjang lebar perbahasannya setiap satu sifat. Jadi secara ringkasnya kita faham Allah Taala itu wujud. Yang kedua, Allah Taala itu qidam. Qidam itu berartinya dahulu ataupun maknanya sedia kala. Kalau kita kata Allah Ta'ala itu dulu yang dijadikan, maksudnya Allah Ta'ala itu bermasa. Kan kita dah kata Allah Ta'ala tidak terkait dengan masa, sesuatu yang terkait dengan masa itu adalah makhluk. Sesuatu yang berkait dengan tempat itu adalah makhluk. Maka terjemah yang sesuai di sini, qidam itu adalah sedia. Qidam artinya sedia. Yang ketiga, baqa, Allah Ta'ala kekal. Mana mungkin Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengekalkan syurga yang sifatnya syurga itu baharu, kemudian diberikan sifat kekal kepada syurga supaya kita masuk di dalam syurga yang tidak ada kematian dan kita akan kekal selama-lamanya insya-Allah bersama-sama di dalam syurga. Jadi apabila seorang itu kekal di dalam syurga tapi Allah Taala pula tidak kekal, maka itu mustahil. Itu mustahil. Jadi Allah Taala bersifat dengan kekal. Mukhalafatuhu lil hawadis. Kemudian Allah Ta'ala berbeza dengan segala makhluk. Allah Ta'ala ini mukhalafatuhu lil hawadis, bersalahan dengan segala benda yang baharu. Segala apa yang baharu, makhluk yang dijadikan, Allah Ta'ala tak sama dengan tu. Dalilnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai'un. Allah Ta'ala tak seumpama dengan sesuatu. Okey? Jadi apa sahaja yang dinisbahkan dengan tempat, dengan masa, dengan keadaan, dengan pembahagian, maka Allah Ta'ala bukan seperti yang kita sangkakan. Okay? Kemudian qiyamuhu ta'ala binafsi, Allah Ta'ala berdiri dengan sendirinya. Maksud berdiri dengan sendirinya di sini, Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak berhajat kepada yang lain. Allah tak berhajat kepada segala sesuatu. Allah tidak berhajat kepada amal kebaikan kita lakukan. Allah tidak berhajat dengan segala kebaikan yang orang lakukan. Kata Nabi SAW, ya ibna Adam. Allah Ta'ala sebut dalam hadis kudusi, ya ibna Adam, lau annakum, kalau kamu semua ni
minal jinni wal ins, daripada manusia dan jin, kanu ala atqa qalbin rajulin minkum la zada fi mulki syai'an. Wahai Ibnu Adam, kalau kamu ni semua taat kepada Allah Subhanahu wa taala, semua dekat atas muka bumi ini taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ianya tidak akan menambah sedikit pun kekuasaan Allah ataupun kedudukan Allah. Allah Taala tak berhajat dengan amal kebaikan kita, tidak berhajat. Ataupun katanya Allah Taala, ya Ibnu Adam, wahai anak Adam, lau annakum minal jinni wal ins kanu ala afjari qalbin rajulin wahidin minkum ma naqasa fi mulkihi syai'an. Wahai anak Adam, kalau kamu semua dekat atas muka bumi semua boikot, tak nak ikut perintah Allah Subhanahu wa taala, tak ada seorang pun nak ikut perintah Allah, apa yang Allah Taala turunkan kepada Rasulullah, semua boikot, tak nak ikut, maka Allah Taala kata tidak akan mengurangi sedikit pun pada kedudukan dan ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Innama uhsiha lakum, bahawasanya segala amal yang kita buat dibalasi kepada kita. Kita buat baik, balasan kebaikan itu kita sendiri yang dapat. Kita buat jahat, balasan kejahatan itu kita sendiri yang dapat. Maka Allah Ta'ala tidak berhajat kepada segala sesuatu. Bahkan segala sesuatu berhajat kepada Allah. Segala sesuatu berhajat kepada Allah. Allah tidak berhajat kepada segala sesuatu. Jadi Allah Ta'ala bersifat dengan qiyamuhu ta'ala binafsi. Allah Ta'ala berdiri dengan sendirinya yang tidak berhajat kepada segala makhluk. Bahkan segala makhluk yang berhajat kepada Allah. Itu maknanya. Kemudian wahdaniyah, Allah Ta'ala bertunggalan, esa. Macam kita baca dalam surah Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad bahawasanya Allah Ta'ala itu esa. Allahus samad. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala as-samad. Yang tempat untuk kita tujukan segala kehendak kita, tujukan segala matlamat kita. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diberanakkan. Walam yakun lahu kufuwan ahad, dan tidak ada seumpama serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Okey, itu makna qiyamuhu, itu makna wahdaniyah. Ya, itu makna wahdaniyah. Okey, kemudian kudrah. Allah Ta'ala berkuasa. Allah Ta'ala berkuasa dengan segala sesuatu. Terkadang kita ni lupa diri. Kita lupa diri kenapa? Kita lupa diri yang mana daripada kecil Allah Ta'ala jadikan kita. Daripada dalam rahim ibu kita. Allah Ta'ala semua sebut dalam Al-Quran. Sila baca Al-Quran. Baca terjemahannya. Allah Ta'ala sebut, Allah Ta'ala jadikan kita daripada nutfatin, summa min alaqatin, summa min mudghatin, mukhallaqatin, wa ghairi mukhallaqatin, linubayyina lakum, wa nuqirru fil arham, ila ajalin nusamma, summa mahilluha ila. Kemudian Allah Ta'ala kembalikan kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah jadikan kita daripada nutfah, daripada air mani, kemudian dijadikan gumpalan darah, kemudian Allah Ta'ala jadikan gumpalan daging. Daripada tempoh yang tertentu Allah Ta'ala tetapkan kita di dalam rahim ibu kita, Allah Ta'ala keluarkan kita, Allah Ta'ala tuliskan kepada kita segala kecukupan kita di dunia ini. Bila hidup kita, bila mati kita, bila kahwin kita, berapa rezeki Allah tanggung. Bila kita lahir, maka kita keluar. Kita berdikari seolah-olah Allah Ta'ala tak ada dalam kehidupan kita. Bahkan dulu kita dah ikrar dengan Allah Ta'ala di dalam alam roh, bahawasanya bala Allah Ta'ala lah Tuhan kita. Allah Ta'ala yang patut kita patuh. Kita dah setuju dah dulu. Di alam roh dulu. Kita semua patuh dengan Allah Ta'ala. Tapi bila kita dah mula nampak alam, kita dah mula nampak usaha kita dah mula nampak kebendaan, hakikat di depan mata kita, kita lupa hakikat yang menjadikan segala apa yang kita lihat. Maka sebab itu Islam ini terbina di atas iman, percaya. Bukan terbina di atas sesuatu yang zahir semata-mata. Bila ada keimanan yang tinggi, makin ia percaya dengan suatu janji yang Allah Ta'ala sediakan. Walaupun janji itu tak nampak, tetapi itu adalah janji Tuhan yang menjadikan kita, yang mencipta Al-Quran, yang menghantarkan Rasulullah, yang menerangkan kepada kita segala apa yang terdapat di dalam Al-Quran.
Okay, jadi Allah Ta'ala berkuasa. Mustahil Allah Ta'ala tidak berkuasa. Mustahil Allah Ta'ala tidak berkuasa, sedangkan alam ini kita lihat terbentang dengan luasnya. Iradat, Allah berkehendak. Kita ni semua duduk di bawah kehendak Allah. I'tiqad ahli sunnah wal jamaah, bahawasanya kehendak kita ini semua duduk di bawah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu kita selalu kena baca. Kalau boleh sehari 100 kali kita baca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya untuk menolak kemungkaran, wala quwata, tidak ada kekuatan untuk kita buat kebaikan melainkan dengan izin Allah. Kita dapat hadir ni Allah bagi izin. Allah beri kita akal untuk kita pilih. Dan lepas kita pilih, Allah Ta'ala izin kita untuk kita berjalan dengan apa yang kita pilih. Contohnya SPM ni, bawa ambil SPM. Allah dah ajar kita konsep kehidupan melalui Al-Quran, melalui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita tak nak ikut Al-Quran dan apa yang Rasulullah ajar, di akhirat nanti kita boleh salahkan Allah Ta'ala tak? Ya. Contoh perumpamaan yang lebih hampirlah untuk kita lebih faham. Cikgu, dalam ni banyak cikgu ni saya tahu. Di antaranya Cikgu Roshidah, guru saya. Cikgu dah, sebelum SPM ni, cikgu dah bagi dah tugasan-tugasan semua macam mana nak belajar, kaedah-kaedah menjawab soalan, semua cikgu dah bagi dah. Cikgu dah ajarkan dah semua kepada kita. Sampai waktu peperiksaan, kita pun jawab. Ada yang jawab dengan apa yang cikgu berikan, dengan betul. Semuanya apa cikgu bagi, dia jawab dengan betul. Dan ada pula yang dia tak nak ikut apa yang cikgu cakap, kemudian dia jawab dengan ikut dia sendiri, dia tak ingat jawapannya, dia main hantam saja, cikgu pun raik. Ya, memang cikgu tu yang menetapkan, tapi cikgu menetapkan dengan keputusan yang kita buat. Nampak tak di situ? Allah menetapkan dengan satu yang kita buat. Cikgu tadi yang raik keputusan, cikgu dah bagi tahu kita dah. Tapi kita jawab salah, cikgu yang menetapkan juga. Ini salah, ini betul, ini salah, ini betul. Lalu kita dapat markah, boleh tak kita nak salahkan cikgu tadi? Cikgu kenapa bagi saya markah kurang? Sedangkan cikgu dah ajarkan kita. Adakah kita boleh nak salahkan cikgu? Tak boleh, betul? Sebab apa? Sebab aku dah ajar kau semua dah. Kenapa kau tak nak ikut? Jadi, kegagalan itu dengan sebab diri kita sendiri. Begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala dah ajarkan kita semua dah. Yang mana halal, yang mana haram. Yang mana halal, yang mana haram. Yang mana Allah suka, yang mana Allah murka. Daripada apa yang Allah Ta'ala ajar, kita pilih. Dan setiap apa yang kita pilih, Allah menyetujui dengan pilihan kita. Allah setuju dengan pilihan kita. Baik, Allah setuju. Yang buruk, Allah Ta'ala setuju. Jadi adakah setuju Allah Ta'ala itu dengan keputusan Allah Ta'ala yang keluar daripada keinginan kita? Tidak. Allah menyetujui dengan sesuatu yang Allah Ta'ala dah beritahu kepada kita dan kita yang pilih tu. Jadi salahnya pada kita. Jadi segala sesuatu kehendaknya duduk di bawah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ini daripada sudut syafaat pula. Kalau kita dipilih jadi syafaat Nabi SAW, dapat masuk syafaat Nabi, maka kita tak lagi kita selamat. Walaupun kita banyak dosa, Nabi syafaat kita, maka kita lulus. Ini contohnya syafaat ni. Walaupun kita tak dapat banyak A, cikgu bagi syafaat, maka cikgu recommend masuk tempat ni, maka kita lepas masuk belajar di tempat sekian-sekian dengan syafaatnya cikgu kita. Syafaat orang dalam. Nampak tak? Di situ. Di akhirat pun begitu juga. Kalau kita rapat dengan Rasulullah, walaupun kita banyak dosa, tapi kita rapat dengan Rasulullah, di akhirat nanti kita dapat syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita banyak dosa pun, kita rapat dengan orang-orang saleh, kita rapat dengan ulama, mereka itu ada autoriti di akhirat nanti, maka kita diizin Allah untuk mereka itu diberi syafaat, maka kita dapat syafaat mereka. Kalau kita juga ada anak-anak, lelaki, perempuan, kita hantarkan mereka hafal Quran, kita ajak hantar mereka untuk jaga Al-Quran betul-betul, maka mereka dapat memberi syafaat. Kita ni banyak dosa, tapi kita membantu dia, maka kita dapat syafaat daripada mereka. Ini bonus.
Bonus. Sebab tu kita kena khidmat dengan guru kita. Bonus. Mudah kita nak dapat jalan masuk. Boleh faham tak? Begitulah kita keadaan hidup kita di dunia ni sebenarnya dah ada contoh yang dekat. Perjalanan kita sama juga untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang panggil ada kabel. Orang ada kabel ni, dia mudah. Jadi macam itulah. Kabel kita di akhirat nanti tak lain dan tak bukan melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah Ta'ala akan berikan syafaat yang terbesar untuk Rasulullah. Ini kabel yang paling besar. Pegang kabel ni kuat-kuat untuk kita selamat di akhirat. Tiap-tiap hari mesti kena ada selawat. Tiap-tiap hari mesti kena ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiap-tiap hari kita azam untuk hidupkan sunnah Rasulullah di dalam hidup kita. Setiap hari satu amal sunnah. Jangan kita lekirkan, ini sunnah je. Jangan kita lekehkan. Sahabat Nabi bila dengar, ini sunnah Rasulullah. Ya, ini sunnah Rasulullah. Diamalkan. Akhir zaman, dengar sunnah Rasulullah. Dengar sunnah je. Alah, ini kan sunnah je. Jadi, beza cara berfikirnya para sahabat dan cara berfikir umat akhir zaman. Jadi, sahabat tahu Rasulullah ni dia ada kekuatan di akhirat. Maka, dia betul-betul rapat, cinta. Setiap hari kita cinta, kita fikir, kita renung, kita ingat Rasulullah, kita baca sirah Rasulullah, hati kita ada ta'alluq kuat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah di akhirat nanti kita terpilih. Walaupun kita ada dosa, tapi kita dapat bersama dengan Rasulullah. Walaupun keputusan SPM kita tak berapa nak lulus sebab cikgu rapat dengan kita, mak ayah kita kenal cikgu, mak ayah kautim dengan cikgu, maka kita mudah hantar anak kita ikut jalan belakang. Contoh bantuan ni, kalau kita ada orang yang kerja dekat Putrajaya ke, boleh kita bagi bantuan kat kita juga ni. PKP3 ni mudah-mudahan kita pun ada kabel. Ada tak kabel dalam ni? Kerja Putrajaya. Ke Ujang ke, kerja Putrajaya. Nama dah Ujang Putrajaya dah tu. Kau boleh dapat kita bantuan ni. PKP 3.0 ni. Jadi itu perumpamaan. Untuk beri memudahkan kefahaman kita. Tidak ada sesuatu yang berjalan di atas muka bumi ini melainkan semuanya duduk di bawah kehendak Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala itu bersifat dengan ilmu. Allah Ta'ala itu bersifat dengan ilmu. Segala sesuatu Allah Ta'ala tahu. Kita jangan rasa kita pandai. Ilmu yang kita ada itu Allah Ta'ala yang bukakan untuk kita. Ilmu yang kita miliki itu Allah Ta'ala yang izinkan untuk ada pada diri kita. Tak perlu kita sombong dengan ilmu kita. Jadi ilmu tu Allah Ta'ala berikan. Sifat ilmu yang ada pada kita itu adalah sifatnya Allah yang maha berilmu. Ilmunya Allah Ta'ala, yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, kullau kanal bahru midadan likalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Ilmu Allah Ta'ala ni kalau nak dibandingkan dengan ilmu manusia ni sangat sedikit lah. Kalaulah semua pen ini nak tulis tentang ilmu Allah Ta'ala menggunakan dakwatnya, 7 lautan yang ada di muka bumi ini nescaya tidak akan lagi habis ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah Luqman juga menuliskan Allah Ta'ala, segala ilmu yang ada di atas muka bumi ini kalau nak dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, umpama jarum yang dicelupkan di dalam lautan dan yang tersisa sedikit itulah ilmu yang ada di atas muka bumi ini, yang berada di lautan itulah dibandingkan dengan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa perlu kita sombong dengan ilmu? Perlu kita tahu Allah Maha mengetahui, dialah Allah yang berikan ilmu kepada kita. Jadi ilmu sifatnya Allah. Jadi ilmu yang Allah Ta'ala beri untuk kita ingatkan Allah Maha berilmu. Allah lebih mengetahui. Hayah, sifat hidup, sama Allah Maha mendengar. Dengarnya Allah tak pakai genggendang telinga. Dengarnya Allah ini tidak terhad. Kita dengar kita ni terhad. Kalau kita speaker rosak pun kita dah tak dengar dah. Kalau live ni saya cakap perlahan pun kita dah tak dengar. Pendengaran kita ni terhad. Bila jauh kita dah tak boleh dengar dah. Itu pendengaran manusia. Pendengaran manusia ni mesti kena pakai alat untuk mendengar. Telinga, gegendang, sifat pendengaran yang Allah Ta'ala letakkan di telinga kita. Ada orang yang ada telinga, ada bentuk telinga, ada gegendang dalam telinga tapi tak ada sifat mendengar, orang tu tak boleh dengar juga. Ada tak? Orang pekak tu ada telinga tak?
Ke orang pekak tu telinga dia tak ada? Ada telinga. Ada sifat telinga sempurna. Bentuk telinga sempurna, tapi sifat mendengar tu Allah Ta'ala tak letak pada diri dia. Itu jadi manusia mendengar dengan sifat pendengaran yang Allah Ta'ala beri daripada alat-alat yang kita lihat untuk kita mendengar. Adapun Allah Ta'ala mendengar, dengarnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak ada batasan dengan jarak. Dengarnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak berhajat kepada alat untuk mendengar. Itu mendengarnya Allah. Kemudian Allah Ta'ala melihat. Allah melihat. Segala sesuatu Allah Ta'ala lihat. Segala sesuatu Allah Ta'ala lihat. Allah Ta'ala tak lihat dengan mata. Yang tadi kita dah bahaskan. Segala sesuatu yang terdiri daripada komponen badan yang beranggota yang boleh dibahagikan sifat makhluk tak boleh nak disandarkan dengan Allah Ta'ala. Walaupun disebutkan Al-Quran, Allah Maha melihat. Jangan kita faham lihatnya itu seperti lihatnya kita. Jangan kita faham lihat itu menggunakan mata dan sebagainya. Lihat Allah tidak menggunakan alat melihat. Tapi lihatnya Allah Ta'ala dengan cara melihatnya Allah yang sunyi daripada kekurangan dan mempunyai segala kesempurnaan. Disebutkan dalam kebanyakan kitab-kitab Tauhid mengatakan Allah melihat, innallaha yara. Allah Ta'ala melihat. Hatta sehinggakan namlatus sauda fi lailatil zulma ala sakharatis sammaq. Allah ni mampu melihat semut yang hitam di atas batu yang hitam di malam gelap yang hitam. Yang Allah Ta'ala mampu lihat. Kita kutu kat kepala kita pun kita dah tak dapat lihat. Belakang kita pun kita tak boleh nak lihat dah. Jadi cara penglihatan kita dengan Allah Ta'ala tak sama. Sangat terbatas. Yang semestinya kita pegang kaedah umum tauhid tadi, Allah sunyi daripada segala sifat kekurangan. Yang kedua, yang kita bahaskan tentang makhluk tadi, Allah Ta'ala tidak ada seumpama dengan makhluk. Kemudian ni kalam. Kemudian Allah Ta'ala mempunyai dengan sifat kalam, yang ini berkata-kata ataupun berfirman. Semalam tanya tentang kalamullah. Okey. Kalau Allah Ta'ala itu bersifat dengan qadim, Allah ini pencipta, bagaimana kita nak katakan kata-kata Allah Ta'ala ni satu benda yang baru? Abang Zaid, kalau Allah Ta'ala ni bersifat dengan sempurna, kalau Allah Ta'ala ni pencipta, macam mana kita kata kalamullah Al-Quran itu makhluk? Nampak tak? Jadi sudah semestinya kalamullah itu juga adalah khaliq, yakni adalah qadim. Bersifat dengan qadim kerana kalam disifatkan, disandarkan kepada Allah Ta'ala, Allah bersifat dengan qadim. Sedangkan yang kita lihat Al-Quran itu adalah tafsiran daripada Rasulullah SAW. Bentuk Al-Quran itu ia makhluk. Tapi kalamullah yang hakiki adalah qadim, yang sedia kala kerana kalam itu disandarkan kepada Allah yang bersifat dengan khaliq. Itu berkenaan dengan faedah-faedah yang wajib yang kita ketahui di dalam ilmu tauhid. Secara kesimpulannya, ini 20 sifat ni kalau siapa dapat pergi belajar lagi, tak rugi belajar sifat 20 untuk kita faham lagi kupasan-kupasan yang lebih dalam berkaitan dengan tauhid, dengan bahagian ta'alluqnya, dengan cara yang lainnya, boleh kita pergi belajar lagi berkenaan dengan sifat 20. Kalaupun tidak memadai dengan kita berpegang secara umumnya yang Allah Ta'ala bersifat dengan segala kesempurnaan dan Allah Ta'ala sunyi daripada segala kekurangan dan Allah Ta'ala tidak boleh sama dengan makhluk. Itu yang asas. Kalau ada tu kita pegang dalam hati kita, maka akidah kita dah selamat. Ini jangan kita banyakkan bahas sehingga kita mensifatkan Allah dengan kekurangan. Jadi itu yang akan bahaya untuk kita. Kecuali kalau kita nak memperbanyakkan bahas fikir tentang Allah Ta'ala, kita ada ilmu tentang mengenali Allah Subhanahu Wa Ta'ala, itu akan selamat. Okey, boleh faham? Secara umum, akidah kita faham Allah ada, Allah bersifat dengan segala kesempurnaan, Allah Allah Ta'ala tidak ada satu sifat yang kurang dan Allah tidak sama dengan makhluk. Jika ada ni, okey, ini kunci untuk kita yang
awam untuk pegang tentang ilmu tauhid. Nampak ada had dia dekat mana? Kalau siapa yang boleh sharekan di ruang komen di mana had yang mengatakan memadai dengan ilmu tauhid kita. Saya dah sharekan jawapannya tadi. Okey, itu berkenaan dengan faedah tentang sifat wajib mustahil bagi Allah dan kemudian sifat yang harus. Sifat yang harus ni adalah fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu, melakukan perkara yang mungkin baginya ataupun meninggalkan. Yang ini Allah Ta'ala harus melakukan sesuatu dan Allah Ta'ala harus meninggalkan sesuatu. Allah harus melakukan sesuatu, Allah Ta'ala harus meninggalkan. Tidak ada sesuatu yang wajib bagi Allah Ta'ala. Tidak ada sesuatu yang wajib. Kalau wajib bagi Allah, menunjukkan Allah Ta'ala itu kurang. Allah Ta'ala tergantung dengan sesuatu. Sedangkan Allah Ta'ala itu qiyamuhu binafsi, berdiri dengan sendiri, tidak berhajat dengan sesuatu. Jadi Allah Ta'ala tidak bergantung dengan segala sesuatu. Allah Ta'ala nak buat dengan kehendaknya Allah. Allah Ta'ala nak tinggalkan dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, boleh faham? Jadi Allah Ta'ala masukkan kita ke dalam syurga ini adalah dengan sebab kita buat amal. Kalau dengan sebab kita buat amal, Allah kena masukkan kita ke dalam syurga dengan sebab amal, menunjukkan Allah Ta'ala bertanggungjawab. Yang ini Allah Ta'ala itu berhajat kepada amal sehingga Allah Ta'ala itu kena masukkan kita dalam syurga sebab kita buat amal. Nampak? Adakah kita buat amal, Allah Ta'ala wajib masukkan kita dalam syurga? Siapa boleh jawab? Saya tanya ni. Adakah kita buat amal, Allah wajib masukkan kita dalam syurga? Kalau wajib, menunjukkan Allah Ta'ala itu lemah. Tidak, Ustaz. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala, terima kasih Siti Ahmad. Macam kenal Siti Ahmad. Okay. Jadi Allah Ta'ala ni, kalau kita buat amal, Allah Ta'ala tak masukkan kita ke dalam syurga, itu satu benda yang harus. Sebab Allah Ta'ala tak wajib pun dengan segala sesuatu untuk Allah Ta'ala. Tetapi Allah mempunyai sifat. Sifatnya Allah apa? Allah tidak memungkiri janji. Allah, kita berpegang, Allah tak wajib untuk buat sesuatu. Orang ni buat jahat, wajib masuk neraka. Kadang Allah Ta'ala pun tak wajibkan masuk orang tu masuk neraka. Kita yang geram kat orang, kita kata, dia ni wajib neraka. Kita pula kata orang tu ahli neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau masukkan kita ke dalam syurga dengan kasih sayang Allah Ta'ala. Sebab tu kita jangan belagak kita buat amal soleh ni. Sebab tu kita jangan sombong kita buat amal soleh ni. Sebab Allah bagi izin kita. Jadi bila Allah Ta'ala tengok kita ni buat kerana Allah Ta'ala, bukan kita rasa yang diri kita buat. Allah yang bagi izin kita buat. Allah yang pilih kita. Allah yang anugerahkan pula. Dah lah pilih kita buat amal. Lepas tu berikan kita pahala pula. Dan dengan pahala tu pula Allah rahmati kita. Dan dengan rahmat itu kita masuk syurga. La ilaha illallah. Jadi bukan dengan sebab kita, tapi dengan sebab kasih sayang Allah pada orang yang mentaati perintahnya, maka Allah hadiahkan syurga. Allah tak wajib masukkan kepada kita syurga. Maka kalau kita kata wajib, menunjukkan Allah Ta'ala lemah. Okey, itu berkenaan dengan masalah tauhid. Okey, dan kita sekarang nak masuk berkenaan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkenaan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum tu saya nak tanya, ada soalan tak berkenaan dengan tauhid? Dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada soalan boleh sharekan soalan. Okey, ada soalan dekat ruang komen. Saya tengok sekejap. Kita berhenti sekejap. Ustaz, boleh tak Ustaz kongsikan dan cadangkan macam mana nak bercerita tentang Allah ini wujud kepada anak-anak? Ni semalam ke hari ni? Hari ni Oh, semalam punya mana? Ada link dah. Okey, ya betul. Macam mana nak bercerita tentang Allah ini wujud kepada anak-anak kecil yang bertanyakan tentang Allah tu macam mana? Okey, macam mana rupanya? Bagaimana ingin menjelaskan dengan maksud yang mudah difahami oleh anak-anak kecil ini? Mohon penjelasan. Okey. Okey. Dia ada cara kasar, cara lembut. Nak cara kasar, cara lembut.
Okey, kalau cara lembut dia, kita tanya dengan anak kita, angin tu mana? Angin tu mana? Angin tu ada tak? Angin tu kita dapat rasa kan? Tapi mana? Dapat tak kita lihat angin tu? Kita dapat tengok tak angin? Kita dapat rasa je, tapi kita tak dapat lihat angin tu. Okey, angin tu wujud tak? Angin tu wujud tak? Wujud, betul. Tapi dia tak boleh lihat. Dan angin itu dia ada. Jadi kalau sesuatu yang Allah Ta'ala cipta pun ada yang tak boleh dilihat, tetapi dia ada. Bagaimana Allah Ta'ala itu tak ada, sedangkan dia mampu mencipta sesuatu yang ada, tapi tak boleh dilihat? Itu soalan yang, jawapan yang apa ni lah. Dia panggil apa? Jawapan yang lembut lah. Dia jawapan yang garang sikit, tampar dia sikit, ataupun cubit dia sikit. Sakit tu ada tak? Ini saya bagi kaedah jawapan, bukan jangan lepas mestinya kena buat ni. Saya bagi kaedah jawapan, beberapa kaedah jawapan. Ataupun tanpa orang yang cakap macam tu, kemudian kita tanya, sakit tak? Sakit. Sakit tu mana? Di mana tempat letaknya sakit? Di sini kata, sakitnya tu di sini. Mana? Tunjukkan. Ada tak? Itu contoh yang ni. Contoh yang ketiga, ilmu. Okey, kita belajar ni. Okey, sekarang kita dah ingat tak ilmu? Ilmu. Masya Allah, Ustaz bercakap ni, banyak ilmu. Ustaz ada ilmu. Mana ilmu saya? Yang saya cakap. Mana ilmu saya? Di sini. Okey, kalau kita belah, ada tak dia duduk kat sini? Ada tak? Okey. Boleh faham jawapan? Siapa tanya tadi? Puan Azimah. Boleh faham jawapannya? Ataupun jawapan setakat manakah hadnya kita untuk belajar sifat 20 untuk melepaskan diri kita? Okey. Setakat mana untuk kita belajar sifat 20 untuk melepaskan diri kita? Okey. Kadar untuk melepaskan diri kita daripada ketauhidan kepada Allah Ta'ala, tapi ianya belumlah sempurna untuk kita mendalami makna makrifah kena Allah Ta'ala. Tapi sekadar minimum kita belajar tauhid ni, minimum dia, kadar dia untuk melepaskan kita daripada tauhid. Yang pertama, kita yakin Allah ada. Yang kedua, kita pegang di dalam hati kita, Allah mempunyai segala sifat kesempurnaan dan Allah Ta'ala itu tidak bersifat dengan sifat kekurangan. Ini kadar yang melepaskan kita daripada akidah yang benar. Tapi bila ada keraguan, keraguan ni akan datang di dalam diri seorang. Sebab ulama mengatakan, apabila orang itu hanya belajar asas kenaan dengan tauhid, pasti akan ada keraguan yang bermain di dalam hatinya bila dia berjalan dengan Allah Ta'ala. Maka di situ, setiap kali kita nak melangkah untuk pergi kepada tempat yang lebih tinggi, maka kita perlu ada ilmu. Seperti kita berjalan, seperti mana setiap kali kita nak berjalan dengan tempat yang jauh, maka perlu banyak belanjanya, perlu banyak persediaannya. Begitu juga dengan orang yang nak berjalan semakin dekat dengan Allah Ta'ala, pasti ada ujian-ujian hatinya yang tidak perlu ia mendalami agar ia tidak jatuh daripada perkara-perkara yang menyamai Allah dengan makhluk dan mensifatkan Allah dengan kekurangan. Sifat jaiz bagi Allah Ta'ala. Ustaz mohon pencerahan tentang sifat jaiz bagi Allah Ta'ala. Sifat jaiz, definisi makna jaiz itu adalah ma yatasawwaru fi aqli adamuhu ma la yatasawwaru ma yatasawwaru fi aqlihi wujuduhu wa adamuhu. Sesuatu yang boleh akal kita berpegang dengan benda ni boleh ada dan benda ni boleh tak ada. Okey. Segala benda yang harus Allah nak masukkan seorang ke dalam syurga, harus Allah Ta'ala nak masukkan orang di dalam, harus Allah Ta'ala nak masukkan orang taat di dalam neraka, dan harus Allah Ta'ala nak masukkan seorang yang jahat di dalam syurga. Itu harus.
Harus Allah Ta'ala nak menjadikan api itu membakar, dan harus Allah Ta'ala nak menjadikan api itu sejuk. Okay. Harus ini dia punya tempat skop kerja dia adalah segala dipanggil benda yang dijadikan. Harus ni skop kerja harus bagi Allah Ta'ala ni dia punya tempat kerja dia adalah pada alam, pada segala yang dijadikan. Harus. Benda alam ni benda yang harus. Contohnya api yang membakar. Kadang ada juga api yang tak terbakar. Dalilnya Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Nabi Ibrahim duduk dalam api Namrud pun dia tak terbakar. Pisau yang adatnya pisau itu memotong ataupun pisau itu mencederakan. Tapi Allah Ta'ala sengaja sebut di dalam Al-Quran pisau yang menyembelih Nabi Ismail tidak mencederakan Nabi Ismail. Jadi itulah contoh-contoh harus bagi Allah. Harus ni terletak pada alam ini. Alam ni yang benda yang adat itu dia boleh berlaku di luar daripada adat. Kerana dia adalah benda baharu. Dia adalah benda ciptaan, maka harus Allah nak jadikan macam ni. Harus Allah Ta'ala nak menjadikan macam ni. Boleh faham? Okey. Kemudian kita nak masuk tentang wa annahu ta'ala ba'asa sayyidina Muhammad. Allah Ta'ala mengutuskan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya rasa sekadar itu saja untuk hari ini. Hari ini saya tak nak bagi panjang-panjang, takut nanti jemu. InsyaAllah kita sambung pada minggu yang akan datang. InsyaAllah boleh sambung minggu depan. Kita berhenti untuk hari ini. InsyaAllah kita sambung bahagian Rasul pada minggu akan datang. Jangan risau, PKP kita lama lagi ni. Kita sambung lagi 2 minggu. Ada lagi masa untuk kita memperbahaskan tentang ilmu yang kita pelajari insyaAllah. Jika ada soalan, saya buka ruang 5 minit untuk bertanya berkenaan dengan tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, soalan Ustaz, macam mana kita nak explain atau kaedah paling sesuai kat anak-anak kecil bahawa solat itu wajib dan mereka gembira untuk melakukan solat tanpa keterpaksaan. Okey, Nabi kata alimu auladakum bis salah wahum sab'a sinin. Wadribuhum wahum 10 sinin. Ajarkan anak-anak kamu untuk solat ketika mereka umur 7 tahun. Dan pukul mereka untuk takdib, untuk ajarkan adab kepada mereka ketika mereka umur 10 tahun. Jadi bawah daripada 7 tahun, kita nak ajar anak untuk suka kepada solat. Imam Ghazali menyebutkan di dalam akidah, dalam bab akidah di dalam kitab Ihya Ulumuddin, mengajar kanak-kanak di bawah umur 7 tahun ini diumpamakan dengan mengajar seorang untuk ujub dengan diri dia. Ujub ni mana dia rasa suka dengan diri dia. Ajar anak bawah 7 tahun ni, ajar ujub dengan diri. Macam mana ajar ujub dengan diri ni? Sekejap. Jangan salah faham. Maknanya, dia suka dengan perbuatan dia ni, anak-anak ni dia suka diberi. Okay, kalau dia buat apa-apa kebaikan, maka kita bagi dia. Bagi dia something. Ajar anak ni dengan bagi. Bila kita bagi kepada dia sesuatu yang mengembirakan hati dia, yang pertama, mula-mula dia suka dengan benda tu. Yang kedua, bila dia buat benda ni, mesti dia dapat benda tu. Jadi dia gembira untuk dapat benda. Hakikatnya dia dah buat benda tu. Dia dah buat solat tu, dia dah buat dah. Sampai kepada umur 7 tahun, maka waktu itu dia dah mula berakal dan waktu itu dia boleh fikir. Dan waktu ketika itu barulah kita ajarkan kepada dia tentang kewajiban salat, tentang keperluan salat. Itu kaedah yang para ulama ajarkan. Cuma kenapa dimulai dengan umur 7 tahun? Kita ajarkan anak sebab nak didik jiwa mereka dulu. Tapi kalau mereka dah tak ada jiwa, dah sampai 12, 13, di situ ada kepayahan yang perlu kita sabar dan kita kena banyak doa lah. Dan kaedah yang juga
daripada Nabi SAW, nakkan anak-anak kita jadi baik, nakkan anak-anak kita jadi taat, nakkan anak-anak kita patuh perintah Allah Ta'ala, kita mulakan pada diri kita sendiri. Mulakan pada diri kita sendiri. Kata Nabi SAW, birru auladakum tabirrukum abna'akum wa'ifu ta'ifa nisa'ukum. Kamu taat kepada kedua ibu bapa kamu, nescaya anak-anak kamu akan taat kepada kamu. Nah, anak-anak kita taat kepada kita, yang pertama kita kena taat dengan kedua ibu bapa kita. Kalau istilah Profesor Nurbaya yang viral, Profesor Nurbaya kata buat bodoh. Buat bodoh tu sesuai dengan kedua ibu bapa kita. Ialah kebanyakan ibu bapa kita tak samalah dengan zaman kita yang sekarang ni, kebanyakan anak-anak belajar tinggi-tinggi. Tapi dengan ibu bapa ni, ini ayat yang sesuai, buat bodoh dengan ibu bapa. Maksudnya kita taat dengan ibu bapa kita. Maksudnya kita merendahkan diri kita dengan ibu bapa kita. Macam itulah maksud Profesor Nurbaya. Yang mengatakan buat bodoh tu bukannya buat muhaya. Bukan buat bodoh, maksudnya merendahkan diri. Macam itulah kedua ibu bapa kita taat, kita patuh, insya-Allah anak-anak kita akan patuh kepada kita. Wa'ifu ta'ifa nisa'akum, pelihara diri kamu daripada perkara haram, nescaya isteri kamu akan terpelihara daripada perkara yang haram. Nak suruh isteri kita jadi baik, kita jadi baik. Kalau isteri kita belum jadi baik, maknanya kita pun belum baik. Tapi kalau kita dah ajar dia baik, dia tak baik juga, lepas tu dia guna pula kaedah yang mengatakan kalau suami baik, mesti isteri baik. Itu tak semestinya. Terkadang ianya berlaku seperti Nabi Nuh, isterinya ikut dia tak? Nabi Nuh tak ikut isterinya. Contohnya seperti isteri Fir'aun. Isteri Fir'aun ikut dia tak? Isteri Fir'aun tak ikut, tapi yang seorang ni isteri baik, yang seorang ni suami baik. Nampak? Cuma kaedah secara amnya, kalau kita nak pelihara anak kita, kita pelihara diri kita. Dari kita taat dengan kedua ibu bapa kita, anak-anak kita taat kepada kita. Wallahu a'lam. Ada soalan? Ada soalan lagi? Ada soalan? Cikgu Roshidah ada soalan? Oh, Cikgu Roshidah dah tak ada soalan. SPM dah habis. Tak ada lah Ustaz. Ada. Sibuk memikir PDPR Ustaz. Oh, PDPR lah. Ramai ni cikgu. Puan Marliza pun cikgu, Puan Azimah pun cikgu. Ada lagi beberapa orang cikgu dalam ni. Masya Allah. Alhamdulillah. Kalau tak ada soalan, maka kita tutup dengan doa insya-Allah. Jadi insya-Allah minggu depan seperti biasa pukul 9 sehingga pukul 10 kita spendkan time kita untuk mempelajari ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, khususnya pada ilmu akidah. Sebenarnya saya kena berhenti awal ni sebab saya takut ada orang marah saya untuk panjang-panjang. Ada juga yang marah-marah kata lebih masa ni. Lebih-lebih lagi orang yang dah berumur ni kan, dia kalau set up pukul 10 lah. Okay, jadi saya berhentilah. Bukannya yang lain lah, yang marah saya ni yang selalu dengan saya ni. Okay, ada apa-apa soalan Abang Zaid? Tak ada Oh, tak ada Ustaz. Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah kita jumpa pada minggu hadapan jam 9 hari Sabtu dan hari Ahad. Mudah-mudahan Allah memberikan kefahaman kepada kita dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala sehingga dapat kita amalkan di dalam kehidupan kita, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan keberkatan ilmu yang kita pelajari. Ilmu nak berkat mesti kena adab dalam menuntut ilmu. Ya, adab dalam menuntut ilmu, kalau boleh kita belajar dalam keadaan kita berwudu, kita khusyuk, kita duduk sebagaimana kita duduk di dalam satu majlis, insya-Allah. Ya, kita akhiri dengan bacaan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yustajabu laha. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wallahu ta'ala alam. Terima kasih kepada semua. InsyaAllah kita jumpa lagi pada minggu hadapan pukul 9 dan sehingga pukul 10 lebih sekian insyaAllah. Okay? Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama. Terima kasih Ustaz. Sama. Terima kasih Ustaz. Sama. Terima kasih Ustaz. Jazakumullah khair Ustaz. Sama-sama Bonda.